Saya Aina Farzana binti Fadil bersama rakan saya, Syazwani Syahrudin, pada hari ini akan melakukan perbincangan mengenai karya yang bertajuk Bereft. Bereft merupakan sebuah karya yang dihasilkan serta dipersembahkan oleh Ritaudin Abdul Kadir atau dalam kalangan aktivis seni tari, beliau senang disapa sebagai Den Sabah. Anak kelahiran Sabah ini sangat aktif dalam bidang seni tari, terutama bagi karya yang melibatkan site spesifik. Sebelum kita bercerita dan bercakap tentang karya Bereft, pada November 2020, Ritaudin telah mencipta 2 karya site spesifik di Rimbun Dahan. Kalau diikutkan, kedua-dua tarian ini Ritaudin menceritakan keadaan ibunya. Jadi pada ketika itu, ibunya dalam keadaan nazak yang sedang bertarung nyawa sebagai cancer survivor. Jadi untuk karya Hindrance ini, beliau menceritakan tentang keadaan ibunya yang sedang sakit. Dan karya Perantau pula, Ritaudin menggunakan tema berdoa untuk alam supaya dapat membantu ibunya yang sedang nazak. Pada Disember 2020, pada ketika itu ibu kepada Ritaudin telah pun meninggal dunia dan kembali ke rahmatullah. Jadi, beliau mengambil kesempatan untuk membuat tribute dan membuat sambungan penceritaan tentang 2 karya sebelum dengan mencipta sebuah karya lain iaitu Bereft di Rimbun Dahan. Lokasi yang sama dengan 2 persembahan sebelum ini. Maksud Bereft itu sendiri adalah bermaksud dengan kehilangan seseorang atau sesuatu yang kita sayangi. Untuk mengekspreskan perasaan beliau tentang kehilangan ibunya. Seterusnya dari segi muzik pula, yang digunakan bagi karya ini adalah muzik yang dicipta oleh komposer yang sama bagi karya Hindrance dan juga Perantau, iaitu Goh Lee Kwang. Sangat membantu beliau dari segi penjiwaan. Bentuk muzik tersebut yang mendatar dan juga tidak menggunakan genre-genre seperti genre hiburan, malah ianya lebih kepada menggambarkan perasaan sedih dan juga jiwa yang bercelaru, perasaan Ritaudin itu sendiri dalam situasi apabila beliau kehilangan ibunya. Ritaudin menggunakan warna putih sebagai gambaran pakaian baginya dan mengenakan seluar putih. Malah beliau juga banyak menggunakan warna putih pada objek-objek seperti props dalam persembahannya. Beliau suka menggunakan cat di badan. Penggunaan warna putih ini bagi saya adalah beliau ingin memberi maksud kebaikan tentang sifat ibunya. Kerana apa yang kita faham mengenai warna putih adalah bermaksud kesucian atau sesuatu yang baik berbanding dengan warna hitam atau warna-warna lain. Dia pun mengharapkan ibunya berada dalam keadaan yang baik di alam yang lain. Terdapat banyak patung yang berada di kawasan di mana tempat Ritaudin melakukan persembahan. Patung-patung tersebut digambarkan sebagai roh ataupun jiwa. Seperti yang kita dapat lihat, Ritaudin turut mengecat badannya sama seperti bentuk patung-patung di sekelilingnya. Bagi saya, roh dan jiwa itu sentiasa berada bersama beliau berbanding patung lain. Beliau sahaja yang mempunyai jasad yang sempurna. Oleh itu, saya menganggap bahawa beliau sering mengingati ataupun merasakan jiwa ibunya itu sentiasa bersama beliau. Pada permulaan filem, Ritaudin ada menunjukkan setiap gambar-gambar untuk setiap scene. Dalam 10 saat untuk setiap gambar bagi setiap scene. Setiap gambar itu ada kenangan atau ceritanya tersendiri. Kerana kalau kita tengok setiap permulaan scene, dia akan mulakan dengan gambar itu dahulu dan dalam beberapa saat baru penari mulakan gerak. Dan at the end of the scene, penari akan berhenti dan tamat dekat posisi permulaan itu kembali. Ritaudin memulakan persembahan beliau dengan berbaring di atas batu-batuan di sana, sedang berusaha untuk keluar daripada sesuatu kawasan. Dan beliau juga turut menendang ataupun seperti ingin menolak sesuatu kotak untuk keluar. Saya melihat scene ini adalah beliau seperti ingin keluar daripada bayangan ibunya yang masih hidup seperti dahulu dan beliau ingin menerima hakikat bahawa beliau telah kehilangan seorang ibu. Oleh itu beliau sangat struggle untuk keluar daripada zon tersebut. Pada awal permulaan, Ritaudin telah menggambarkan satu sosok tubuh yang sedang terbaring. Jadi perkara itu memahamkan saya tentang ibunya yang telah tidur buat selama-lamanya. Bagaimana kamera itu sendiri berjalan dekat seluruh tubuh dia. Itu adalah gambaran ibunya yang telah meninggal dunia. Ritaudin punya pemilihan lokasi pula akan berkait dengan pergerakan dia. Di lokasi laluan yang bentuknya yang panjang ini, kamera Ritaudin akan dirakam daripada bawah. Jadi
penonton akan melihat sesuatu yang panjang bersama dengan tubuh beliau. Jika kita lihat di tangga, ada level-level tersendiri. Pergerakan yang dilakukan oleh Ritaudin adalah isolation pada bahagian bahu. Jadi beliau menggambarkan bahawa kehidupan seseorang tidak selalunya sama, tidak selalunya rata. Engkau akan hidup senang selama-lamanya. Tidak, dia akan berubah. Berada di atas mungkin pada kemudian hari dia akan berada di bawah. Saya melihat bahawa beliau menggunakan wang ini seperti ingin menggambarkan beliau telah kehilangan tempat untuk beliau meluahkan perasaan. Beliau sering turun dan naik tangga dan juga sering mencari ruang di antara patung-patung tersebut, sama ada di celah-celah ataupun di sebelah patung tersebut. Beliau ingin menggambarkan bahawa beliau telah kehilangan seseorang untuk beliau meluahkan apa yang beliau lalui dalam hidup ini, iaitu saya gambarkan seperti yang saya cakap tadi adalah patung-patung tersebut sebagai roh ibunya, di mana tempat untuk beliau meluahkan perasaan. Latar belakang tempat ini adalah sebuah arca yang berbentuk lingkaran. Banyak pergerakan Ritaudin akan membuat satu pergerakan yang seperti curve. Pergerakan kamera tersebut turut mengikut bagaimana berlakunya putaran pada arca tersebut, ikut arca yang terdapat di kawasan tersebut. Scene di kawasan kolam, beliau melakukan pergerakan bersama dengan patung-patung yang terapung. Kemudian lama-kelamaan satu persatu patung-patung tersebut tenggelam. Apabila kesemua patung tersebut tenggelam, beliau merasakan seperti kehilangan sesuatu. Jiwa beliau kosong. Dan di akhir babak ini kita dapat lihat beliau menenggelamkan dirinya sendiri bersama-sama dengan patung tersebut, mengosongkan jiwa beliau kerana satu-satunya ibu beliau telah pergi meninggalkan beliau. Saya melihat kepada keadaan air yang dimainkan oleh Ritaudin. Kita lihat pada scene yang keempat yang agak tenang dan bersih, manakala scene yang kelima pula keadaan air yang keruh. Selepas ibunya menerima penyakit yang tidak diingini, kehidupan mereka menjadi tidak senang ataupun gelap. Perubahan hidup akan berlaku yang akan mengubah seluruh kehidupan kita. Babak yang terakhir dalam karya ini, patung-patung tersebut dalam bentuk bulatan dan beliau menempatkan diri beliau sendiri di dalam salah satu ruang di dalam bulatan tersebut. Beliau kelihatan melakukan pergerakan yang sedang memeluk kedua-dua patung di tepinya. Di sini saya menganggap bahawa beliau merindukan ibunya dan saya menganggap bahawa ruang bulatan tersebut sebagai memori. Beliau kemudian melakukan pergerakan di dalam bulatan tersebut, di mana saya menganggap apabila beliau merindukan ibunya, tiada apa yang dapat beliau lakukan sekarang melainkan mengimbau kembali kenangan-kenangan beliau di dalam memori beliau bersama dengan ibunya. Kenapa awak memilih BREF ini sebagai satu karya untuk membuat ulasan? Karya ini begitu dekat dengan saya sebagai seorang penonton. Saya merasakan bahawa cepat atau lambat saya pasti akan berada dalam posisi beliau dan saya rasa semua orang akan merasakan kehilangan sama seperti beliau. Saya merasakan BREF ini sesuatu karya yang mencabar bagi saya berbanding dengan yang lain, sebab kalau saya tengok sahaja filem tari ini, saya tak akan faham. Tetapi kalau kita baca sinopsis, seterusnya kita tengok video ini, baru kita akan faham. Baru kita akan mengetahui situasi yang dilalui oleh Ritaudin. Ritaudin akan menggunakan tubuh dia untuk mengekspreskan dia punya perasaan. Jadi benda itu bagi saya, dia punya setiap pergerakan tu adalah abstrak, terlalu abstrak. Kalau kita tak baca, kita tak akan tahu, kita tak akan faham bagi saya.